Definisi anak angkat. Dari segi bahasa, anak angkat bermaksud anak yang diambil dan dianggap sebagai anak sendiri. Dari segi istilah pula, seorang yang dipelihara oleh orang lain selain ibu atau bapa kanak-kanak tersebut. Mana-mana anak angkat dari keluarga selain daripada keluarga asal kemudian yang dipelihara dan dibesarkan dengan sepenuh kasih sayang seolah-olah anak mereka sendiri, tapi sebenarnya adalah anak angkat. Konsep pengangkatan anak angkat. Pengambilan anak angkat sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Malaysia. Undang-undang Malaysia juga membenarkan amalan pengangkatan, tetapi ia mesti didaftarkan dengan pihak berautoriti. Terdapat dua undang-undang yang mengawal pengambilan anak angkat di Malaysia. Yang pertama ialah Akta Pengangkatan 1952 dan Akta Pendaftaran Pengangkatan 1952. Seterusnya adalah amalan pengangkatan kanak-kanak Islam. Pengangkatan kanak-kanak Islam adalah perbuatan yang mengalihkan status seseorang kanak-kanak. Pengangkatan anak dalam Islam sama sekali tidak berubah hukum, nasab dan mahram antara orang tua angkatnya. Selain itu juga, anak angkat boleh mewarisi harta keluarga angkat iaitu melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah keluarga angkat hendaklah menyatakan wasiat secara bertulis kepada anak angkat sebelum mereka meninggal dunia. Seterusnya adalah amalan pengangkatan kanak-kanak bukan Islam. Pengangkatan anak angkat bukan Islam mengikut undang-undang dan juga adat resam. Anak angkat bukan Islam boleh bergaul secara bebas dengan anak kandung mereka. Seterusnya, terdapat juga konflik berkaitan undang-undang di dalam tajuk ini. Pertama sekali, Seksyen 2 Akta Pengangkatan 1952 mentafsirkan anak angkat sebagai seorang anak yang telah dibenarkan oleh mahkamah untuk diangkat atau diangkat semula. Walaupun semua kaum dan agama boleh menggunakan tafsiran yang sama, tetapi kita tidak dapat nafikan bahawa setiap agama mempunyai tafsiran dan konsep yang berbeza mengenai amalan ini. Sebagai contoh, anak angkat yang beragama Islam tidak boleh ditukarkan nasabnya kepada keluarga angkat, namun berbeza pula dengan agama lain. Selain itu, contoh kes yang dapat diberikan ialah kes Tang Kong Meng dan Zainun binti Muhammad Zain, di mana dalam kes ini defendant ingin menukarkan agama kanak-kanak tersebut kepada Islam. Konflik atau isu yang timbul ini kerana defendant mengambil anak angkat yang berlainan agama dan plaintiff iaitu bapa kandung kepada kanak-kanak tersebut tidak bersetuju. Terdapat juga kebaikan dan keburukan pengangkatan anak angkat berlainan agama dan budaya. Dari segi kebaikannya ialah yang pertama, dapat membimbing anak angkat yang bukan Islam kepada ajaran Islam. Yang kedua, menjadi asbab untuk menyelamatkan anak angkat tersebut daripada menjadi kafir jika ibu bapa kandungnya bukan beragama Islam. Yang ketiga, dapat membantu sesama insan lain yang dalam kesusahan. Dari segi keburukannya, yang pertama, kemungkinan boleh berlakunya kemelut dalam hak jagaan anak sekiranya ibu atau bapa angkat bercerai. Yang kedua, timbul isu dan status agama anak bawah umur setelah ibu atau bapa angkat memeluk agama Islam. Yang ketiga, keluarga angkat akan menghadapi cabaran dalam menerapkan budaya baru kepada anak angkat yang diambil ketika berusia 2 tahun dan ke atas. Kaedah penyelesaian agama. Pertama, hak penjagaan seseorang yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Kedua, status agama kanak-kanak bawah umur setelah ibu bapa angkat bercerai ditentukan oleh ibu bapa angkat atau penjaganya sahaja berdasarkan perkara 12-4 Perlembagaan Persekutuan. Kaedah penyelesaian budaya. Pertama, keluarga angkat mengambil masa untuk cuba mengenali perwatakan dan peribadi anak angkat. Kedua, memberi pendedahan awal kepada anak angkat tentang budaya keluarga angkat. Isu-isu semasa, pengambilan anak angkat yang berlainan agama dan budaya adalah satu amalan yang berbeza daripada amalan pengangkatan anak angkat yang biasa, iaitu selalunya masyarakat akan menjaga anak angkat dalam kalangan agama dan budaya yang sama. Hal ini adalah bertepatan dengan pandangan dua orang pakar, iaitu Dr. Salina Sen dengan Datin Dr. Mariana Muhammad Noor. Namun, masih terdapat beberapa isu-isu semasa menjadi bukti kepada kewujudan amalan pengangkatan anak berlainan agama dan budaya. Contoh yang pertama adalah hubungan erat yang terjalin antara Muhammad Rizwan Jalil yang beragama Islam dengan bapa angkatnya iaitu M. Rogaiyah yang beragama Hindu. Contoh kedua ialah hubungan yang baik antara Rohana yang merupakan seorang warga negara Indonesia yang beragama Islam dengan ibu angkatnya iaitu Cik Hoilan, iaitu seorang yang tidak beragama Islam. Kesimpulannya, amalan pengangkatan anak angkat yang berlainan agama dan budaya khususnya di Malaysia telah menimbulkan banyak konflik sama ada dari aspek agama ataupun budaya serta implikasi perundangan. Konflik dari sudut agama yang pekaji dapati sering berlaku ialah timbulnya isu dan status agama anak angkat bawah umur setelah ibu atau bapa angkat memeluk agama Islam. Dari aspek budaya pula, timbulnya kesukaran kepada kanak-kanak yang masih kecil untuk menerima budaya baru keluarga angkat untuk diadaptasikan dalam suasana yang baru. Justru itu, pihak bertanggungjawab seperti Badan Perundangan dan Kehakiman perlu menyemak kembali peruntukan undang-undang, akta dan enakmen negeri bagi melindungi hak-hak kanak-kanak angkat terjamin.